الحمد لله القائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yang Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menguraikan tajuk akidah aliran Al-Asy'ariyah. Saudara-saudara sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang syumul, yaitu ajarannya sempurna dan meliputi seluruh kehidupan umat manusia. Manusia tidak hanya diajar untuk memenuhi tuntutan ibadah semata-mata seperti ibadat solat, berpuasa, berzakat dan sebagainya, akan tetapi ajaran Islam turut merangkumi perkara-perkara yang terkait dengan rohani manusia. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW membentuk umatnya dengan pegangan agama Islam yang merangkumi 3 perkara, yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga-tiga ini merupakan perkara yang penting dalam kehidupan beragama, kerana dengannya manusia akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat kesempurnaannya dalam kehidupannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha suci Allah dari segala i'tiqad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah adalah akidah yang telah lama dipegang oleh umat Islam di seluruh dunia. Aliran akidah Al-Asy'ariyah ini sangat terkenal dan dinisbahkan kepada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir sekitar kurun ketiga Hijrah. Bermula dari kurun yang ketiga Hijrah lagi, aliran Al-Asy'ariyah telah berkembang dan mendapat penerimaan yang meluas di seluruh dunia Islam. Ilmu-ilmunya dikaji dengan lebih mendalam dan dijadikan panduan dalam bidang akidah. Aliran ini juga telah menjadikan pegangan ulama-ulama besar
dalam sejarah Islam. Contohnya Al-Imam Az-Zabidi telah memberikan pengakuan di dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah kitab Ihya Ulumuddin, keterangan Imam Al-Ghazali, karangan Imam Al-Ghazali, bahawa kebanyakan umat Islam yang hidup sezaman dengannya mengikut aliran ini. Dia menyebutkan bahawa apabila disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan ialah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Manakala Imam Asy-Syirazi pula menyatakan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah bahawa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Imam Ahlus Sunnah. Kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i berpegang dengan aliran beliau, dan alirannya adalah aliran yang benar. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Imam Abu Hasan Asy'ari bukanlah orang yang mencipta dan mereka-reka akidah dan kepercayaan orang Islam. Kepercayaan dan akidah orang Islam pada hakikatnya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan secara berperingkat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Namun perkara yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini juga, beliau menyusun kembali ilmu akidah daripada kesinambungan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudiannya diteruskan oleh at-tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut mereka hingga ke hari ini. Akidah tersebut disandarkan kepada nama beliau kerana beliau telah melakukan penyusunan hujah yang cukup kuat bagi mempertahankan akidah umat Islam yang sebenar. Hasil dari usaha Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya telah memberikan manfaat yang banyak kepada umat Islam dari dahulu hingga ke hari ini. Beliau telah menyusun dan mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan Allah berdasarkan dalil naqli dan akli melalui pendekatan sifat 20. Sejak kemunculannya, aliran ini telah berjaya menafikan pengaruh aliran Al-Mu'tazilah yang cenderung mendahulukan akal manusia melebihi ketinggian Al-Quran. Aliran Al-Asy'ariyah ini juga telah berjaya membantras pengaruh Syiah dan telah berjaya membetulkan pahaman-pahaman yang tersasar daripada landasan yang lurus, seperti aliran yang mendakwa Allah itu bertempat dan berjisim. Aliran Al-Asy'ariyah ini juga telah menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dan kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh itu, jelas kepada kita bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari ini sebenarnya tidak membawa pandangan baru yang berbeza dengan akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tampil untuk menyetujui dan memperakui akidah yang selari dengan akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di negeri Johor pegangan akidah umat Islam begitu rapat dengan aliran Al-Asy'ariyah ini, sehingga aliran ini termaktub di dalam undang-undang negeri Johor. Perkara ini boleh dirujuk berdasarkan kuasa yang diberi di bawah enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 pindaan 2014 di bawah Seksyen 47. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah menetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumberkan aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dari segi syariat, mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i atau dalam keadaan tertentu mengikut mana-mana satu mazhab Al-Hanafi, Al-Maliki dan Al-Hambali, atau melalui ijtihad hukum yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa atas syur Majlis Agama Islam Negeri Johor dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Manakala dari segi tasawuf, hendaklah berpandukan amalan tasawuf Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Walau bagaimanapun, mazhab tasawuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ianya tidak bertentangan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, member ingin menyeru jemaah sekalian
agar sentiasa memperkukuh pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya, serta telah menjadi pegangan golongan terbanyak umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bis-sawadil a'zam." Bermaksud, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, dan sekiranya kalian melihat berlaku perselisihan, hendaklah kalian berpegang dengan kelompok besar, yakni umatku yang berpegang teguh pada jalanku. Oleh itu, janganlah kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman dan pemikiran yang boleh merosakkan pegangan akidah kita, dan elakkan melakukan perbuatan yang boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat, yang boleh merugikan diri, bangsa, agama dan negara. Marilah kita berpegang erat kepada akidah ini, kerana akidah ini merupakan teras yang utama dalam memahami ajaran Islam sebenar yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dengan pegangan akidah ini pasti akan membawa umat Islam kepada kesatuan akidah yang benar, di samping dapat menuruti jalan yang lurus dalam kehidupan, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 153, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalika wassakum bihi la'allakum tattaqun." Bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينهم بنظر وأذنهم بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada semua keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah segala kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasmuna abdakal harisa di syariatik Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Tanah Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti Almarhum Sultan Irisyah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Capuan Besar Khalidah bin Mustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarah wa mubtani'is sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واصن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وافرعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.